Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Seri Pentas TV3 membawakan khas kepada anda secara langsung soal jawab terbaik pagi anda. Pastinya tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Daun beringin sungguh lebat, angin bertiup amat lambat. Apa khabar wahai sahabat? Jom sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Terima kasih kepada anda kerana sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada tarikh 9 Rabiul Awal tahun Gajah telah lahirnya seorang insan terulung terpuji di sisi Allah, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pun begitu, di sana masih lagi ada keliru dalam masyarakat kita. Bilakah tarikh sebenar lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di manakah tempat kelahirannya? Bagaimanakah sambutannya? Apakah respon masyarakat pada ketika itu? Semua ini akan kita rungkaikan satu persatu dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersama dengan guru kita, siapa lagi kalau bukan Ustaz Muhammad Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat-sihat orang tua macam inilah. Ustaz makin sadar tangan ya, belah kiri tu ya. Ya, belah kiri. Alhamdulillah. Bagaimana Ustaz? Okey tangannya? Makin okey alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama kita doakan guru kita supaya dikurniakan kesembuhan dan kesihatan yang baik. Baik Ustaz, bila sebut tentang topik kita pada pagi ini, iaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah yang ingin kita fokuskan terlebih dahulu Ustaz sebagai permulaan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa walah. Dirahmati Allah, dai hakim, kepada penerbit, kepada kru bertugas, dan kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, serta abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Amin. Kita menghampiri dengan bulan kelahiran Nabi SAW, tarikh kelahiran Nabi SAW, dan saya diamanahkan untuk pagi ini membawa tajuk, iaitu tajuk yang pertama, kelahiran, bab kelahiran saja. Betul. Sebab kita ada beberapa siri yang bicara mengenai Nabi SAW lagi. Okey. Jadi sebelum kita mulakan, saya suka nak cerita dulu sebelum Nabi SAW. Okey. Jadi Nabi SAW ni berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim AS. Kalau daripada sudut timeline ataupun daripada sudut masanya, Nabi Ibrahim ni tahunnya bila? Dia kurang lebih 1800 tahun sebelum Masihi. Maknanya kita 2022 kan. Dia lebih kurang dekat 4,000 tahun sebelum dah. Mana Nabi Ibrahim AS dia lahir di Ur. Ur ni adalah kerajaan Mesopotamia lama. Di Ur. Ada satu kerajaan besar di sana tu, dia lahir di Ur. Pendekkan cerita, kena bakar kat Ur, dia naik ke arah utara ke Haran, kemudian dia pun berpindah di sekitar ke Baitul Maqdis sana, kahwin dengan satu orang isteri bernama Sarah. Okey. Selepas itu baginda Ibrahim AS berhijrah ke Mesir. Maka berkahwin dengan satu orang bernama Hajar. Hajar Masriyah, Siti Hajar. Jadi orang-orang Mesir ni dia bangga ada dua orang wanita yang berkahwin dengan dua orang Nabi. Satu isterinya Nabi Ibrahim AS, Sayyidatina Hajar. Yang keduanya isteri Nabi kita Muhammad SAW, iaitu Maryah Kibtiyah. Jadi dua orang perempuan daripada Mesir yang menjadi isteri dua orang Nabi. Okey, jadi ketika berada di Mesir, dia berkahwin dengan Hajar Masriyah. Pendekkan cerita, Hajar yang mengandung dulu. Maka Hajar mengandung dan dikurniakan anak, namakan Ismail. Okey. Nama lama bagi orang dulu ni dia banyak il. Il ni maknanya Tuhan. Di hujung Di hujung Contoh macam kita tahu nama malaikat. Mikail, Jibrail, Israfil, Izrail, Bani Israel. Il ni Tuhan. Jadi maknanya Ismail dinamakan anak itu dengan nama Ismail. Okey. Siti Sarah isteri pertama belum mengandung lagi.
Kan? Maka sebagai manusia terasa jugalah macam maknanya aku ni tak ada anak, macam sedih lah kan. Maka datang malaikat bagi tahu kepada Nabi Ibrahim, isteri kau ni yang Sarah ni juga akan mengandung ni. Sarah ketika itu umurnya dah 70 tahun, dah 80 tahun begitu umurnya begitu. Maka takdir Allah Subhanahu Wa Taala mengandung sungguh. Waktu diberitahu bahawa Siti Sarah ni akan mengandung, Siti Sarah ni macam percaya tak percayalah. Dia dengar balik tabir tau. Dia macam ketawa kecil macam macam tak percaya. Macam ya je. Ya je. Maka malaikat kata apa? Isteri kau belakang tu ketawa tu, dia tak percaya. Kalau betul dia mengandung dapat anak lelaki, namakan sempena ketawanya itu. Sebab itu ketika lahir dinamakan Ishaq. Ishaq tu dia adalah satu nama yang bukan biasa bagi orang dulu. Orang dulu il kan. Ni Ishaq ni daripada daripada ketawa tu. Kalau orang kita kata rare lah ustaz Jadi maknanya dalam bahasa ni kadang-kadang ada diambil daripada benda-benda bunyi contoh macam bahasa Arab, slipper ni kan dia panggil ship. Ship tu berdasarkan bunyi ship gitu. Okey. Jadi maknanya daripada keturunan Nabi Ishaq alaihissalam lahir Bani Israel. Dan daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam lahir bangsa Arab. Okey. Di antara kedua-dua ini, bangsa Arab dengan Bani Israel paling banyak diutus Nabi. Paling banyak, beribu Nabi daripada Bani Israel. Okey. Sedangkan bangsa Arab hanya 4 orang Nabi saja daripada bangsa Arab. Iaitu Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam dan Nabi kita Muhammad SAW. 4 orang Nabi saja daripada bangsa Arab. Daripada Bani Israel beribu orang Nabi. Okey. Oleh kerana Bani Israel ni banyak sangat Nabi diutuskan kepada Bani Israel, mereka tidak menghargai Nabi. Maksudnya kalau Nabi ni tak sesuai dengan jiwa mereka ataupun kumpulan mereka ataupun masyarakat mereka akan rancang nak bunuh Nabi. Sebab itu dalam Quran Allah sebut bagaimana mereka ni fayaqtulunal anbiya bighairil haq. Mereka suka-suka bunuh Nabi, suka-suka dia je. Tanpa hak, suka-suka dia je. Jadi maknanya terkenal dengan suka membunuh Nabi. Sebab itu kita tak pelik orang Israel ni bom orang sana, tembak orang sana kan. Nabi pun dibunuhnya. Orang lain apa cerita kan. Macam tu nak cerita dia. Jadi maknanya sampai kepada zaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ni satu Masihi lah. Jadi satu Masihi ni merujuk kepada Masihi itu zaman Nabi Isa alaihissalam dilahir. Satu Masihi Ketika zaman Nabi Isa alaihissalam ada 3 orang Nabi diutuskan sekali. 3 orang Nabi, iaitu Nabi Isa, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Pun 3-3 ni nak dibunuhnya. Akhirnya sejarah menyaksikan Nabi Zakaria digergaji kepalanya. Allahu Akbar. Nabi Yahya disembelihnya, dicincang-cincang badannya. Kepalanya sekarang ni berada di Masjid Umawi dekat Damsyik. Badannya banyak tempat di sekitar Jerusalem. Tangannya diselamatkan oleh golongan Qibti daripada nama Koptik di Mesir. Lama disimpan tangan Nabi Yahya tu. Ketika Khalifah Islam Uthmaniyah dah makin kuat, orang Koptik jumpa Khalifah, dia kata kami ada simpan satu rahsia ni. Sebenarnya kami menyimpan tangan Nabi Yahya. Maka kami tak larat nak simpan lah. Kami serahkan kepada Khalifah. Diserahkan kepada Khalifah, jadi berpindah daripada satu tangan Khalifah ke tangan Khalifah sampai Khalifah Uthmaniyah tumbang pada 1924. Maka tangan itu sekarang berada di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Saya ada kongsikan, kalau type YouTube Ustaz Amin tangan Nabi Yahya dan saya ada tunjukkan waktu tangan Nabi Yahya ni, tangan Nabi dalam hadis yang disebut hurimat jasadul anbiya minad dud. Tangan Nabi ni tidak akan dimakan oleh ulat-ulat, maknanya kekal. Kita boleh tengok mana tangannya tu masih utuh lagi. Disimpan dalam balutan maknanya emas macam tu. Maknanya ada kotak kat sini. Nampaklah tangannya itu. Okey. Jadi akhirnya sejarah menyaksikan Nabi Zakaria digergaji kepalanya, Nabi Yahya disembelihnya, Nabi Isa nak dibunuh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala angkat Nabi Isa ke langit. Okey. Dengan harapan bahawa akan ada nabi baru selepas mana 3 Nabi ni nak dibunuh. Bagi Bani Israel, mereka telah berjaya bunuh Nabi Isa juga. Tapi dalam Quran Allah sebut
wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, tetapi diserupakan oleh seseorang macam Nabi Isa. Okey. Jadi ketika itu maka maknanya dengan harapan akan ada nabi baru, tunggu tak timbul, tak ada. Maka mereka panik. Biasa kita bunuh nabi, minggu depan akan ada orang dapat wahyu. Betul. Bulan depan akan ada orang dapat wahyu. Ini lama tunggu. Tak ada nabi baru datang. Maka mereka pun rujuk cari dekat ajaran Nabi Isa AS. Rupanya Nabi Isa AS bercerita, terdapat dalam kitab Nabi Isa AS bahawa Nabi Isa tu dilahirkan hanya untuk membawa berita ciri-ciri Nabi akhir zaman. Surah Saf Allah rakamkan kisah ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ketika Isa anak Maryam berkata, wahai Bani Israel, aku ini adalah Rasulullah kepada kamu yang membenarkan apa yang datang di tanganku daripada kitab Taurat dan membawa berita tentang kedatangan seorang Rasul selepasku yang namanya Muhammad. Maksudnya dia hanya bawa berita. Maka Bani Israel tertanya-tanya, tercari-cari, mana tempat Nabi ni yang akan dilahirkan. Mereka cari. Rupanya tanda Nabi akhir zaman ni dah ada 4. Dah ada 4. Apa dia? Yub'athu min tihamah baina yadayhil qiyamah fi dhahrihil alamah tuzilluhul ghamamah. Okey, pertamanya apa? Dia dibangkitkan, akan dilahirkan di satu tempat bernama Tihamah. Yang keduanya dekat dengan hari kiamat. Yang ketiganya di belakangnya ada tanda alamat. Yang keempatnya dia akan dilindungi awan ke mana dia pergi. Okey, kita bahaskan satu-satu. Yang pertama, dia dibangkitkan daripada sebuah tempat bernama Tihamah. Okey, Tihamah ni apa? Dia nama baru, tak ada dalam peta waktu tu. Ya, betul. Maka Bani Israel cari, mana Tihamah? Tihamah ni maksudnya tanah rendah yang banyak tumbuh pokok tamar. Tanah rendah yang kering, rendah yang kering, banyak tumbuh pokok tamar. Mereka cari, Bani Israel cari mana Tihamah ni. Mereka pergi ke Iraq. Iraq walaupun ada padang pasir, tapi Iraq subur. Sebab Iraq ada sungai Dajlah, sungai Furat. Mereka pergi ke Syam. Syam walaupun ada padang pasir, tapi subur. Maknanya wujudnya sungai Furat melintasi Syria, Syam. Mereka pergi ke Mesir. Mesir walaupun ada padang pasir tapi subur dengan wujudnya sungai Nil. Mereka cari. Akhirnya mereka yakin sangat Tihamah itu adalah Yathrib. Yathrib ni nama lama bagi Madinah. Mereka turun ke semenanjung tanah Arab. Mereka dah cari bagi atas. Mereka turun ke semenanjung tanah Arab. Saya suka kan ibu-ibu, akak-akak, sedang penonton yang saya sayangi sekalian, nak kita memahami semenanjung tanah Arab macam semenanjung tanah Melayu, nak senang faham daripada sudut lokasi, nak untuk kita visualkan. Okey. Yaman ni adalah Johor bawah. Mekah ni Kuala Lumpur. Okey. Madinah ni Kedah atas. Kedah, okey. Baru atas tu kan kalau kita Bangkok semua kan. Yang ni tanah-tanah Rom, Syam, semua ke atas. So jadi maknanya mereka daripada atas ni, daripada tanah-tanah Syam apa semua cari, Tihamah bukan sini. Mereka turun ke semenanjung Arab. Maksudnya turun tu mereka sampai ke Kedah lah, cerita dia dah senang faham. Mereka sampai ke Yathrib. Mereka tengok tanah Yathrib atau tanah nama lama Madinah. Mereka yakin sangat Tihamah itu adalah Madinah. Maknanya Tihamah itu adalah maknanya Madinah tu. Maka apa yang mereka buat? Mereka berkumpul beramai-ramai, pindah beramai-ramai, duduk di Madinah. Tujuannya apa? Untuk biar Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel juga. Itu tujuan dia. Kan? Sebab itu kenapa Madinah banyak orang Yahudi ketika itu. Mereka memang berpindah mencari selama beratus-ratus tahun. Selama beratus-ratus tahun mereka menunggu kelahiran Nabi akhir zaman ini, kan? Sampai rupanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengendaki bahawa Tihamah itu adalah Mekah rupanya. Kan? Tihamah itu adalah Mekah. Jadi maknanya sebab tu bila Nabi dilahirkan mereka tak boleh terima sebab beratus tahun mereka tunggu di Tihamah atau di Yathrib itu untuk biar
Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Baik, itu tanda pertama dan kita nak bicarakan tanda-tanda yang lain. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Mulianya hari Jumaat kerana penghulu segala hari, mulianya hari Isnin kerana lahirnya penghulu segala nabi, dan mulianya kita kerana berselawat kepada Nabi SAW. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Muhammad Abdullah, membicarakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan tadi kita sudah bicarakan tentang tanda yang pertama, iaitu lahirnya di Tihamah, dan yang kedua sekarang kita nak masuk kepada tanda yang kedua. Betul Ustaz? Okey. Silakan. Okey. Jadi mengikut Nabi Isa AS dalam kitab Dibai, maknanya yub'atsu min Tihamah, dia dibangkitkan daripada Tihamah. Tihamah ni nama baru, tanah rendah yang kering yang baik tumbuh pokok tamar. Yub'atsu min Tihamah baina yadayil qiyamah, dekat dengan hari kiamat. Okey. Dunia ni dia semakin tua. Ya. Nabi-nabi terdahulu juga bercerita mengenai hari kiamat. Dia ada tanda-tanda yang dibawa oleh manusia, ada tanda-tanda alam tu sendiri memberi tanda-tanda. Apa antara tanda-tanda alam? Banyaknya gempa bumi. Sebab antara nak cerita bumi ni makin tua kan. Banyaknya bencana-bencana alam, kan? Iza zulzilatil ardu zilzalha. Apabila bumi digoncangkan dan goncangan yang dahsyat. Dan kita tengok gempa bumi tiba-tiba banyak kat situ lah, kat sini lah, banjir tiba-tiba naiklah, itulah, inilah dan sebagainya. Itu ada yang bumi ni sendiri sebagai tanda dia. Yeah. Ada yang alam ini sebagai tanda. Alam pula, maknanya langit sudah tidak menentu. Bila nanti bintang berguguran. Kita ni hidup dalam satu galaksi tau. Okey, galaksi kita ni dipanggil Bima Sakti ataupun Milky Way lah ya. Yeah. Milky Way. Galaksi paling dekat dengan kita adalah Andromeda. Kan kita cerita sikit ilmu falak sikit kan. Andromeda, kalau orang teropong orang minat ilmu falak kan. Betul. Andromeda ni 2 kali ganda lebih besar daripada Milky Way. Sebab apa? Andromeda ni dia adalah gabungan daripada 2 galaksi yang berlanggar. Dia berlanggar macam tu, dalam faham kan? Jadi satu galaksi yang besar. Yeah. Adakah tidak mustahil Milky Way itu juga akan berlanggar dengan galaksi yang lain? Itu yang dalam Quran bagian Allah sebut antara tanda kiamat berguguran bintang-bintang. Ya. Yeah. Kan? Berguguran bintang-bintang. Ini semua tanda-tanda yang alam tu sendiri bagi tanda. Betul. Okey. Termasuk manusia juga ada bagi tanda. Banyak manusia bagi tanda, contohnya macam ibu melahirkan tuan. Oh, sekarang banyak mak bapak jadi kuli pada anak-anak. Maaf saya sebut itu antara tanda kiamat. Antaranya apa? Banyaknya penzinaan, kan? Antara lain banyaknya orang berbuat maksiat terang-terangan dan sebagainya. Okey. Jadi maknanya umumnya sejak zaman Nabi Isa AS lagi, Nabi Isa telah memberitahu mengenai hari kiamat. Yeah. Maka ketika kelahiran Nabi SAW, Nabi tambahkan kisah-kisah lagi. Bagaimana kisah-kisah mengenai hari kiamat ini akan berlaku. Jadi maknanya antara tanda-tanda Nabi akhir akan lahir adalah baina yadaihil qiyamah, dekat dengan hari kiamat. Okey, tadi kita Da'i Hakim ada cerita kepada kita, maknanya Nabi kita lahir pada tahun gajah kan. Tahun gajah pada bulan Rabiul Awal. Tarikhnya terdapat khilaf ulama dan sebagainya. Tapi bulan Rabiul Awal mana bulan kita ni kan. Tapi tarikh Masihinya bila? Nabi Isa 1 Masihi ni, kalau kita cari tarikh Masihinya bila? Tarikh Masihinya adalah 570 Masihi. Maknanya orang Yahudi menunggu selama 500 tahun. Maknanya dan mereka berharap biar Nabi akhir zaman lahir daripada bangsa mereka. Jadi maknanya dan 500 tahun pergerakan bumi lagi makin tua lah. Ya. Ada 500 tahun. Betul. Itu. Okey. Baina yadayil qiyamah. Kemudian fi zahrihil alamah. Di belakangnya ada tanda alamat. Okey. Benda ni yang tahu antaranya adalah satu orang sahabat bernama Sayyidina Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni dia dulu adalah orang Parsi Orang Parsi ni penyembah api. Yeah. Satu hari nak senang faham, dia kecil hati dengan api tu lah. Dia bapak dia penyembah api, atuk dia penyembah api. Dia kata, aku sembah kau lama dah, mesti kau sayang kat aku kan. Aku cucuh tangan aku lah. Cucuh terbakar tangan dia. Dia kata, aku sembah kau bakar aku sampai hati kau. Dia tak boleh terima.
Maka dia belajar daripada seorang ahli kitab, daripada Nasrani. Ahli kitab. Ahli kitab memperkenal waktu tu, ahli kitab memperkenalkan kepada Allah. Dia kata, oi, maknanya dia tertarik. Kemudian guru dia tu nak sakit meninggal. Dia kata Tuan, kalau Tuan meninggal, saya nak belajar dengan siapa? Okey, kau belajar dengan satu orang lagi, ahli kitab tua. Dia pun pergi cari, jumpa. Dia belajar. Tak lama lepas tu gurunya tu dah tua, meninggal. Nak meninggal, dia tanya, Tuan, saya nak belajar dengan siapa lagi? Yang ketiga, kau belajar dengan orang ni. Dia pergi juga, orang tu pun dah tua juga. Nak meninggal, dia kata, Tuan, saya nak belajar dengan siapa lagi? Dia kata, tak ada siapa dah yang akan boleh memperkenalkan dengan Tuhan, dengan Allah, kecuali ada satu orang yang akan lahir, yang telah lahir di semenanjung tanah Arab. Kau pergi sana. Masya Allah. Maka daripada tanah Syam, dia turun ke semenanjung tanah Arab. Macam mana ciri-cirinya? Di belakangnya ada tanda alamat. Nabi SAW ni, dia ada satu tanda lahir di belakangnya sebesar telur. Tuan-tuan nanti search kat Google, diberi nama Khatbun Nubuwah. Khatam ni maknanya chop, nubuah kenabian. Dia ada lebih kurang macam 3 segi macam tu, tanda lahir besar telur besar telur di belakang Nabi. Tawajjah ma syi'ta fa innaka mansur. Allahu wahdahu la syarikalah. Dari tulisan dia, pergilah ke mana saja engkau akan dibantu. Di belakang Nabi tu. Maka ketika Salman Al-Farisi ni, dia dah jumpa Nabi, dia dah pergi ke semenanjung tanah Arab, dia kena tipu, dia kena jual sebagai hamba. Allah. Jadi tak apalah, dia kerja apa semua. Banyak kali dia datang jumpa Nabi. Antara ciri-ciri yang guru dia sebut, bahawa kalau nak jumpa Nabi ni dia akan terima hadiah, tidak terima sedekah. Jadi maknanya satu hari dia kata, wahai Muhammad, aku ada sedekah ni. Oh, terima kasihlah. Tahu daripada mana? Daripada Parsi. Oh ya. Maka Nabi bagi sahabat. Kemudian satu hari dia kata tanda ni kan. Dah hadiah tu Dan tadi bagi hadiah. Wahai Muhammad, ni hadiah saya. Oh, terima kasihlah. Oh, tadi Parsi kan. Oh ya. Mana Nabi ambil. Okey. Kemudian last dia kata, bila dia kata, wahai Muhammad, aku ni, dia pun cerita kisah dia. Boleh tak aku nak tengok belakang kau? Dia kata apa? Guru aku cakap bahawa Nabi akhir zaman tu ada tanda kenabian. Masya Allah. Kalau Nabi buka baju dia, belakang ada tanda kenabian, khutmun nubuwah dia panggil. Sebab tu Nabi Isa kata apa? Yub'atsu min qiyamah baina yadayil qiyamah fi dhahrihil alamah. Di belakangnya ada tanda alamat. Dan tanda keempat adalah tuzilluhul ghamamah. Dia dilindungi awan ke mana dia pergi. Okey. Rasulullah SAW, Nabi kita yang kita cintai, dia lahir sebagai anak yatim. Ayahnya telah meninggal. Duduk dengan datuknya Abdul Muttalib. Kurang lebih umurnya 6 tahun, datuknya juga meninggal. Dibela oleh pakciknya Abu Talib yang penyayang. Okey. Abu Talib membela Nabi SAW macam anak dia. Sayang sangat dengan Nabi. Dan ketika itu orang Arab ni, dia ada budaya, orang Arab Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fi marhilat asyita'i was-saif. Kebiasaan orang Quraisy, dia akan berdagang. Pada musim sejuk dia akan pergi ke Yaman. Pergi Johor ceritanya. Pada musim panas dia akan pergi ke Syam. Syam ni dekat maknanya Bangkok lah, senang faham Pergi Bangkok lah kan. Macam senang faham. Okey. Kenapa musim sejuk mereka pergi ke Yaman? Sebab Yaman dekat dengan laut. Humidity tu tinggi, maksudnya tak sejuk sangat. Syam, musim panas ke Syam sebab tanah-tanah Syam ni, tanah-tanah utara ni, musim panas dia pun tak panas. Jadi maknanya dia akan pergi berdagang di situ. Okey. Jadi Abu Talib antaranya yang dididik Nabi adalah ilmu perniagaan. Okey, apa beza Nabi berniaga dengan Sayyidina Abdul Rahman berniaga? Kita mesti tengok, oh, Sayyidina Abdul Rahman adalah orang pakar perniagaan. Apa beza Nabi berniaga dengan Sayyidina Abdul Rahman berniaga? Bezanya Nabi ni kalau bahasa sekarang trader. Okey. Dia daripada luar negara ambil barang, mana trader lah antara negara. Internasional. Abdul Rahman bin Auf adalah wholesaler. Okey. Maksudnya orang datang kat Mekah, Madinah, dia akan ambil borong, maka dia akan jual runcit. Masya Allah. Dua-duanya bagus. Tapi kalau orang tanya, apa beza kaedah Nabi berniaga dengan juga Abdul Rahman bin Auf berniaga? Dari perbezaan dia. Okey. Jadi Abu Talib ajar Nabi ilmu perniagaan. Sekitar umur Nabi 10-12 tahun macam tu, dia selalu ikut pakcik dia ni, Abu Talib, pergi berniaga ke Syam. Satu ketika dia nak senang faham dulu ni maknanya dia ada macam ada pesta lah, karnival pasar. Lepas tu hadis Nabi kata, aku tak suka pergi pasar. Maksudnya pasar bukan pasar ikan kita ni. Pasar memang macam karnival, macam-macam benda ada, benda-benda tak bagus banyak ada. Jadi Nabi tak suka. Jadi maknanya pergi ke Syam berniaga, habis ke Syam, maka satu orang ahli kitab bernama Buhairah ni panggil Abu Talib punya rombongan ni, boleh tak aku nak
kau bertamu kat rumah aku nak macam buat makan lah, kenduri lah. Nak senang faham kan? Maka bertamu. Maka ketika Nabi SAW maknanya bersama Abu Talib, maka Abu Talib kata apa? Muhammad, jaga barang dagangan kat luar. Kan? Nanti kau tidak, nanti barang-barang berdagangan tu tumbuh kaki dia berjalan. Orang curi tumbuh kaki berjalan. Jaga pakcik nak makan dengan yang mulia ahli kitab ni. Okey lah kan. Okey, tuan-tuan pergi Google lagi. Type Mabrukun Naqah. Mabrukun Naqah ni tempat Nabi jaga barang-barang perdagangan tu. Unta yang Nabi duduk situ, kakinya batu ni mencair. Ada bekas tapak kaki unta tu. Dekat Syam, Mabrukun Naqah. Maknanya tempat ada bekas tapak kaki unta. Para nabi ni sebelum jadi nabi, dia tak panggil mukjizat, dia panggil ihrash. Ihrash maksudnya benda-benda pelik yang berlaku sebelum kenabian. Maknanya benda-benda pelik menandakan kenabian. Okey. Jadi kat situ. Jadi ketika itu tengah makan, Buhairah tanya, "Tuan, nak tanya sikit. Anak tuan ke?" Maka Abu Talib kata, "Anak saya." "Oh ya ke? Sila makan. Makan lagi. "Nak tanya tuan, anak tuan ke?" "Anak saya." "Oh ya ke?" "Oh, makan." Tiga kali tanya. Abu Talib rasa macam, apa hal macam tuan yang mulia Buhairah tanya kan? Maka Abu Talib pun bertanya, "Minta maaf tuan, nak tanya balik. Kenapa tuan tanya tuan anak saya ke tak?" Maka Buhairah kata, "Aku melihat pada budak ni ada tanda-tanda kenabian." Okey, aku melihat ada tanda-tanda kenabian. Tapi Nabi akhir zaman dia anak yatim. Maksudnya ni kamu ni ada ayah kan? Maksudnya maknanya bukanlah. Baru Abu Talib kata, "Tak, itu anak saudaraku, ayahnya telah meninggal. Aku jaga dia dari kecil." Masya-Allah. Kan? Kenapa? Aku melihat awan melindunginya. Subhanallah. Kamu bawa balik, jangan bawa lagi budak ini sampai dia besar, dia boleh jaga diri dia, baru boleh dia pergi mana-mana. Aku takut ahli kitab daripada Yahudi tengok dia, ahli kitab Yahudi akan bunuh dia. Sebab apa? Orang Yahudi mengharapkan Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Faham. Dia menunggu lama duduk kat Yasrib Madinah tu, lama duduk situ. Setiap bayi yang dilahirkan mereka melihat ada tak tanda-tanda kenabian. Jadi kalau tiba-tiba bukan daripada Bani Israel, maka dia akan bunuh budak ni. Faham. Lepas itu Abu Talib tak bawa Nabi lagi pergi berdagang sampai Nabi umur sekitar Nabi 20 tahun, dia boleh jaga diri dia, boleh berpedang sendiri, boleh mempertahankan diri sendiri, barulah dia lead sendiri ataupun dia mengetahui sendiri rombongan perdagangan. Subhanallah. Sampai akhirnya dia mengetahui rombongan perdagangan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu arta. Sebab tu ustaz kan orang kata jangan berharap sangat. Orang kata ustaz tenang-tenang sajalah. Okey ustaz, kita nak raikan soalan pertama pagi ini dari sahabat kita Razali Zali Ismail. Ada juga nama Nabi Ustaz, Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan da'i serta semua kru yang terlibat. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah kehebatan dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW disedari sejak kelahiran baginda? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Razali atas soalan. Okey, terima kasih kepada tuan bertanya, Naim Hakim, penerbit, kru petugas dan seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, staf babang yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey, mengikut kitab Ad-Dibai, ketika kelahiran Nabi SAW ada beberapa tanda. Ada beberapa tanda. Okey, ada 5 tanda, ada beberapa tanda. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya terpadam api sembahan Majusi yang telah dijaga 1000 tahun. Lebih 1000 tahun. Okey. Orang Majusi ni dia penyembah api dia penyembah api. Jadi api itu dijaga 1000 tahun, 1000 tahun. Maka malam kelahiran Nabi SAW terpadam api sembahan Majusi. Allahuakbar. Maka mereka kelang kabutlah. Tuhan kita mati pengsan ke mati ke koma kan. Koma. Mereka berusaha untuk hidupkan balik. Hidup ke tak? Mungkin kita berehat. Okey, baik. Nak tahu hidup ke tidak? Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Okey. Terima
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Masih lagi membicarakan berkaitan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Abdullah. Dan Ustaz kata nak ceritakan sedikit Ustaz tentang khutmun nubuah tadi. Supaya kita nampak lebih jelas, ada sedikit paparan gambar yang boleh kita lihat di kaca TV mungkin dan akan dihuraikan oleh guru kita. Silakan. Okey, kalau kita tengok khatamun nubuah ni, khatam ni maknanya cop, nubuah ni kenabian. Sebesar telur yang berada di belakang Nabi SAW. Jadi bentuknya macam ni lah. Ada tulisan dia kecil. Maknanya kadang-kadang orang ada tanda-tanda lahir kan. Macam bekas-bekas lahir. Ini antara bekas atau tanda lahir Nabi kita Muhammad SAW. Yang Salman Al-Farisi diberitahu. Maknanya oleh guru dia, orang tu dia ada tanda belakang. Ada tanda bahagian tanda untuk Nabi akhir zaman tu, dia ada tanda belakang, dia ada cop kenabian tu. Okey? Okey, kita sambung cerita tadi. Boleh Ustaz. Yang terpadam api tadi maknanya mengikut kita dibai maknanya ada yang pertamanya malam kelahiran Nabi SAW terpadamnya api Majusi. Jadi orang Majusi ni penyembah api. 1000 tahun yang telah disembah, dijaga, dipelihara selama lebih 1000 tahun. Tiba-tiba malam tu dia punya Tuhan koma. Dia punya Tuhan meninggal sejak maksudnya apa hal Tuhan ni? Dia cuba untuk menghidupkan selama hampir sebulan. Sampai akhirnya mereka orang-orang Majusi ni kata malam ni lahir satu orang yang akan memadamkan, maksudnya pengaruh agama Majusi itu sendiri. Jadi maknanya kemudian mereka berjaya hidupkan. Mereka berjaya hidupkan dan mereka jaga api itu untuk tidak padam sudah 1450 tahun dah. Maksudnya, dan api yang kalau api yang mereka hidupkan yang terpadam pada ketika zaman kelahiran Nabi SAW, kalau dihidupkan hampir dah 1500 tahun kan. Mana kelahiran Nabi SAW ada sekarang di Yazd. Yazd sekarang di Parsi ataupun di Iran. Mana bahagian tengah Iran tu, tengah-tengah Iran tu ada satu kawasan Yazd. Di situ ada api sembahan Majusi yang telah dihidupkan balik dan sekarang umurnya dekat 1500 tahun dah. Maka Nabi lahir kan 1450 tahun kan di situ. Kita tengok paparan video tempat di mana api sembahan Majusi yang berada di tanah Parsi di Yazd. Jom kita saksikan bingkisan video yang telah disediakan. Kalau kita tengok api di belakang ni adalah api sembahan Majusi yang telah dihidupkan selama 1400 ke 1500 tahun Kalau mengikut kitab Ad-Dibai, inilah api yang terpadam ketika malam kelahiran Nabi SAW. Jadi antara peristiwa berlaku pada malam kelahiran Nabi SAW adalah terpadamnya api sembahan Majusi. So tempat tu di mana di Yazd. Yazd ni adalah kawasan yang agak tengah di kawasan empayar Parsi keseluruhannya. Sebab tu dah di sini api temple Zoroaster yang sangat penting yang telah dihidupkan api itu selama hampir 1000 tahun. Tiba-tiba terpadam pada malam kelahiran Nabi SAW dan mereka rasa macam, kenapa benda ni boleh terpadam? Dan mereka cuba hidupkan dalam sebulan, akhirnya hidup balik. Dan ketika itu ketua agama mereka kata pada malam api terpadam lahir seorang yang akan memadamkan pengaruh agama Majusi ataupun Zoroaster. Jadi maknanya di belakang saya ni api yang terpadam ketika kelahiran Nabi SAW. Cuma tempat api itu adalah sekitar Yazd, cuma bukan di sini sebab dia dibawa pindah satu tempat ke satu tempat kan, selama sini 700 tahun, sini 300 tahun, akhirnya adalah disempatkan kat sini ni. So jadi maknanya satu iktibar yang sangat bagus kita sampai di sini di kota Yazd dan melihat bagaimana kelebihan pada malam kelahiran Nabi SAW. Lebih kurang 1500 tahun tidak pernah terpadam Ustaz Masya Allah. Kita pelita pun kadang-kadang terpadam. Silakan Ustaz. Jadi itu tanda malam kelahiran Nabi SAW. Sebuah soalan tu kan, mana terpadamnya api sembahan Majusi. Okey, yang keduanya adalah runtuh beberapa tiang istana Parsi. Masya Allah. Kan? Itu antara itu kedua.
Yang ketiganya apa? Malam kelahiran Nabi SAW ada 5 benda. Yang ketiganya apa? Iaitu pintu langit ditutup. Pintu langit ditutup. Okey. Kalau kita tengok surah Jin, surah Jin dulu pintu langit ni terbuka. Okey, nak senang faham ni cerita bahasa senang faham lah ya. Jadi malaikat ni kalau ada satu-satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan bercerita. Contoh kan dia kata contoh je, contoh macam Filipin banjir ni, dia bercerita tau. Ni malaikat atau ujian ni sedang bawa untuk banjir. Kata contoh bulan 11. Contoh bulan 11. Dia bercerita-cerita. Jadi syaitan ataupun jin ni dia boleh naik ke langit, dia boleh dengar. Nak banjir lah. Maka dia turun membawa 1000 pembohongan kepada manusia. Kalau yang kafir maksudnya dia kata apa? Dia cerita dekat tukang telik dia. Okey, contoh ni contoh Filipin nak banjir ni bulan 11, contohnya bulan 11 ni. Okey, so apa nak buat? Dia buat pembohongan. Okey, kau buatlah suruh orang buat pemujaan, sembelih anak dara sunti campak kat sungai ke apa semua. Orang tak percaya. Mana betul-betul banjir. Faham. Maka orang cakap, betul lah. Maknanya dia bawa 1000 pembohongan. Maka ketika kelahiran Nabi SAW, ditutupnya pintu langit. Sebab tu jin ketika jumpa Nabi SAW, ketika Nabi SAW dah dilantik jadi Rasul, jin jumpa. Ketika Quran diturunkan, jin-jin ni dengar getaran Quran, dia rasa. Maknanya macam kita tak rasa sebab kita jasad kita kukuh kan. Dia daripada api, dia rasa macam benda ni sama macam getaran yang ada pada Nabi Sulaiman. Maka mereka cari kat Mekah. Itu yang qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Maka beberapa kumpulan jin dia berkata kami mendengar satu bacaan yang ada getaran ajaib. Maka dia cari jumpa Nabi SAW. Maka itulah berlaku perbualan Nabi SAW dengan jin yang dirakamkan dan dikekalkan dalam Al-Quran. Antaranya apa kata jin? Wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lisama' faman yastamil ana yajid lahu shihaba rasada. Dulu kami boleh duduk di penjuru-penjuru langit ini. Maka sekarang ini kalau kami nak duduk nak dengar curi-curi dengar, kami akan dipanah dengan panahan berapi. Tak berani dah dia. Maka pintu langit ditutup. Maknanya pintu langit dah ditutup, tak boleh. Jadi maknanya malam kelahiran Nabi SAW, antaranya yang ketiga adalah ditutupnya pintu langit. Jin tak bolehlah nak dengar dan membawa 1000 pembohongan. Itu yang ketiga. Okey. Yang keempat apa? Yang keempat iaitu syaitan tak boleh lagi serupa macam manusia. Dulu ibu-ibu akak-akak, ayah-ayah saya sekalian yang saya sayangi, saya doakan dan kebaikan sekalian. Amin. Syaitan ni dia boleh menyerupai sebiji macam manusia. Susah tau. Macam Ustaz boleh lah? Saya boleh lah? Ya, boleh. Da'i lambat datang kan. Datang kuliah je kan. Kena check dulu. Ni betul ke ni? Ni betul ke da'i? Kena check dulu. Sebab syaitan boleh sebiji macam manusia. Baik. Kita boleh dengar kisah-kisah macam mana syaitan menyerupai sebiji macam manusia. Contoh macam bagaimana satu orang tokoh agama bernama Barshisha. Barshisha ditipu oleh syaitan yang menyerupai macam manusia, menyamar sebagai anak murid dia. Saya tak sempat nak cerita mengenai Barshisha. Mungkin sisi lain, siri lain kita bercerita mengenai macam mana penipuan-penipuan syaitan. Tapi akhirnya na'udzubillah min zalik, Barshisha terpengaruh dan mati dalam keadaan mengikut apa hasutan iblis, serupa macam manusia. Maka malam kelahiran ditarik kelebihan itu, syaitan tak boleh nak serupai macam manusia. Kalau dicuba serupa juga tak sempurna. Muka tak ada, mata terjojol, kita dah takut pula. Betul. Tak serupa manusia, bertoncet pula. Kita takut kita. Kita takkan boleh serupa. Ada riwayat yang mengatakan bahawa ketika Nabi nak berhijrah, kan, syaitan menyerupai manusia, memberi cadangan, supaya bunuh Nabi ni, ambil pemuda-pemuda berbagai kaum, maka pukul Nabi supaya Nabi matilah. Nabi meninggal. Jadi tak ada siapa akan dipersalahkan sebab banyak ketua-ketua kaum. Ada yang mengatakan syaitan menyerupai manusia, tapi itu perumpamaan saja. Orang yang macam syaitan punya bagi idea. Tapi maksudnya syaitan betul-betul tak boleh menyerupai manusia dah. Itu yang keempat. Dan yang kelimanya, jin kembali taat kepada khalifah muka bumi iaitu manusia. Zaman Nabi Sulaiman memerintah manusia dan jin. Nabi Sulaiman ni tarikhnya 950 tahun sebelum Masihi. 950 tahun sebelum Masihi. Jadi Nabi Sulaiman ni dia ada mukjizat boleh memerintah manusia dan jin. Tapi manusia lebih hebat.
Sebab tu kan ada satu ketika, pendekkan cerita kan, ada satu ketika Nabi Sulaiman nampak satu cahaya di laut. Maka Nabi Sulaiman kata, pelik cahaya ni, siapa boleh ambil? Jin, okey, saya tuanku. Dia terjun. Tak boleh kan. 3 ekor jin tau. 3 ekor tiga orang jin. Okay? Orang ke keping ke ekor ke? Jin tak semua ada ekor. Antam sajalah. 3 jin ekor Ustaz. Tak, 3 ekor jin menyelam. Tak ada siapa yang boleh angkat benda itu. Maka ja'a rajulun atahullahul ilma. Datang manusia, Allah bagi ilmu, boleh angkat benda yang apa Nabi Sulaiman minta tu. Mana manusia lebih hebat. Cumanya manusia ni umurnya tak panjang. Jadi mana hebat-hebat meninggal. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, antara cara Allah nak tarik ilmu daripada manusia adalah dimatikan ulama, mana orang-orang yang alim. Betul. Jin ni umurnya panjang. Jadi ilmunya panjang. Jadi walaupun ilmu tak banyak, tapi sebab umur panjang, pengalaman banyak. Jadi akhirnya dia jadi sombong. Sebab tu surah Jin, dalam surah Jin, Jin cerita kepada Nabi SAW. Okey Ustaz, kita apa yang diceritakan? Pandai Ustaz tunda kan. Baik. Tunggu, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama saya dengan Ustaz dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Jumpa selepas ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Ustaz Muhammad Abdullah. Kita masuk kepada poin yang kelima, iaitu jin kembali taat kepada khalifah ataupun manusia. Betul Ustaz Betul. Silakan. Yang kelima Okey. So jadi maknanya jangan lost kita cerita malam kelahiran Nabi tadi. Pertama, padamnya api sembah Majusi, runtuh beberapa tiang maknanya istana Parsi. Yang ketiganya syaitan, pintu langit ditutup. Yang keempatnya syaitan tak boleh menyerupai manusia, dan yang kelimanya jin kembali taat kepada khalifah muka bumi, iaitu manusia. Okey, kita sebut tadi kenapa jin ni dia sebab umurnya panjang, sebab jadi pengalamannya banyak. Macam orang kalau orang dah makin berumur 80 tahun 90 tahun kan pengalaman orangnya. Jadi maknanya ilmu dia pun maknanya sebab dia umurnya panjang, ilmunya pun tinggilah. Sebab itu dalam surah Jin cerita kepada Nabi SAW bagaimana wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada di antara manusia yang maknanya minta pertolongan kepada jin, dan jin itu bertambah-tambah sombong dan jahat mereka. Maknanya, khalifah muka bumi tolong kat kita, dia pakai sombong. Maka ketika malam kelahiran Nabi SAW, ditarik kelebihan daripada jin, maka untuk tunduk dia kembali kepada khalifah muka bumi, iaitu manusia. Sebab itu ketika kita tengok bagaimana ada beberapa ruqyah dipanggil yang boleh maknanya melemahkan benda-benda gaib ini, yang diberikan kepada manusia. Contohnya kalau kita boleh lihat ketika Nabi Isra Mi'raj, kan Nabi naik burak bersama dengan Jibril, keluar saja daripada Mekah tu, dikejar oleh jin-jin lembah-lembah sekitar padang pasir. Nak senang faham kita naik motor, anjing kejar. Macamnya sebagai manusia macam suspend dia lah kan. Maka Nabi kata, Jibril, kita dikejar oleh jin. Macam dikejar macam anjing, kita naik motor, anjing kejar kan. Maka
Jibril mengajar kepada Nabi, dipanggil ta'awuz Jibril. Ta'awuz ni a'udzubillah, diajar oleh Jibril. Nanti tuan-tuan boleh Google banyak dikongsi, bukan belajar kat Google tau. Dikongsikan banyak orang dah Ta'awuz Jibril. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimah-kalimah yang sempurna daripada apa kejahatan yang telah Allah ciptakan. Maka tersungkur jin-jin ini, tak berjaya nak mengganggu Isra Mi'raj Nabi SAW. Jadi maknanya ada benda-benda yang memang diajar kepada manusia untuk menunjukkan jin. Jadi maknanya kelima, malam kelahiran Nabi SAW, jin tu ditarik kelebihan dia kembali taat kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Taklah dia fazaduhum rahaqa, bertambah-tambah sombong sebab manusia minta tolong kepada dia ni. Baik. Jadi itu 5 tanda malam kelahiran Nabi SAW. Soalan seterusnya dari Faz Ismail. Masih lagi ada nama Ismail, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah kitab-kitab terdahulu Zabur, Injil, Taurat ada menyebutkan perihal kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih Ustaz dan Da'i. #tanyalah Ustaz TV3 TV9. #biar tahu jangan keliru. Silakan. Okey. Kita tengok dulu mengenai kitab-kitab yang diturunkan kepada para anbiya. Okey, kalau ikut fatwa Ibn Hajar daripada hadis Nabi SAW, Nabi ni bilangan dia daripada Nabi Adam AS sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, bilangannya 124,000 orang. Daripada 124,000 orang itu, 313 dilantik menjadi Rasul. 313 Rasul ni beza dia, Rasul wajib sampaikan. Nabi tak wajib sampaikan. Jadi daripada 313 orang Rasul ini, 25 disebut dalam Al-Quran. Itu yang anak-anak kita nasyidkan. Adam, Idris, Nuh, Saleh, sampai Nabi kita Muhammad. 25 disebut dalam Al-Quran. Yang lain ada disebut dalam hadis, ada yang tidak disebut. Jadi daripada 25 disebut dalam Al-Quran ni, ada nabi-nabi dan ada para rasul dan nabi diberi kitab. Jadi kitab diturunkan ada 4. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di mana ada 4 kitab lah. Yang lain suhuf. Suhuf ni lebaran-lebaran yang tidak ada maknanya cerita mengenai hukum hakam. Dia cerita mengenai panduan-panduan akhlak dan sebagainya. Itu dalam Quran Allah sebut suhufi Ibrahim wa Musa. Musa pun dapat suhuf-suhuf, Nabi Ibrahim pun dapat suhuf-suhuf. Okey. Dalam kitab-kitab terdahulu memang sebab nabi-nabi ini dari penutup, daripada khatamul anbiya atau khatamul rusul, penutup para nabi. Maka kitab-kitab terdahulu menceritakan ciri-ciri penutup nabi itu macam mana. Sebab dia adalah mana insan yang istimewa. Betul. Daripada nabi-nabi dia penutup kepada nabi dan tidak ada nabi selepas dia. Maka diceritakan dalam kitab Zabur, diceritakan dalam kitab Taurat Nabi Musa AS, diceritakan dalam kitab Zabur Nabi Nabi Dawud AS, diceritakan dalam kitab Injil Nabi Isa AS. Kalau kita nak tengok timeline maknanya nak senang faham, biar kita faham bila masa kitab-kitab ni, bila masa Nabi-Nabi ni kan. Nabi Musa kurang lebih 1,300 tahun sebelum Masihi. 1,300 tahun sebelum Masihi. Nabi Daud 1,000 tahun sebelum Masihi. Okey? Nabi Daud 1,000 tahun sebelum Masihi, Nabi Isa 1 Masihi. Nabi kita Muhammad SAW lahir pada 570 Masihi. Sebab tu macam saya sebut tadi, jin-jin daripada zaman Nabi Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman tu dia boleh dia boleh memerintah jin. Jadi maknanya lepas Nabi Sulaiman wafat, jin ni tak bertuan. Nabi Sulaiman wafat kan Nabi Sulaiman 40 tahun Allah takdirkan meninggal, dia berdiri macam ini. Jadi jin-jin sedang diperintah bersini ke sini, jin-jin tak berani tau. Tak berani angkat muka pun. Yang maknanya memberitahu bahawa Nabi Sulaiman telah wafat adalah anak-anak. Anak-anak itu makan tongkat Nabi Sulaiman AS. Maka lepas 40 tahun tongkat itu reput, maka tombang Nabi Sulaiman. Baru orang cakap, meninggal raja kita Nabi Sulaiman kan. Jin kata apa? Senang faham masa dia. Kalau aku tahu, aku cabut lama dah. Selepas Nabi Sulaiman, jin tidak bertuan. Itu yang dia jadi fazaduhum rahaqa, dia jadi sombong tu. Itu yang ketika Nabi dapat wahyu, getaran
dia rasa barang-barang ni ini ada satu orang yang diberikan benda yang menundukkan kita ni, beremang ni. Tu dia cari Nabi SAW, jumpa. Akhirnya mereka ada perbualan antara Nabi SAW dengan para jin, dan ada setengahnya, sebahagiannya dirakamkan dalam surah jin dalam Al-Quran. Nanti balik habis kita ni baca surah jin. Okey, untuk kita memahami macam mana kisah jin dan dia tunduk kepada manusia. Baca dan kita amalkan dalam kehidupan. Baik, saya suka dengan soalan seterusnya. Ana Wancik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Mengapakah nama agung Muhammad ini dipilih oleh Abdul Muttalib dan apakah maksud di sebalik nama tersebut? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih juga kepada Hana Wance atas soalan. Okey, nama Muhammad ni sebelum maknanya Nabi SAW diberi nama Muhammad ni, tidak ada satu orang pun pernah diberi nama Muhammad. Sebab tu Nabi Isa maknanya kata akan lahir satu orang bernama Ahmad. Ahmad ni maknanya daripada perkataan yang sama. Dia daripada perkataan Hamidah. Hamidah ni maksudnya pujian. Maknanya macam kita alhamdulillah. Alhamdu tu perkataan daripada perkataan yang sama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Daripada hamdu tu lahir perkataan Ahmad, lahir perkataan Muhammad, lahir perkataan Mahmud, lahir perkataan Hamid, lahir perkataan Hamad, macam Hamid kan. Jadi Nabi SAW namanya dari sudut bahasa adalah yang terpuji. Yang terpuji. Kenapa terpuji? Kita balik kepada khatamun nubuwah tadi itu, iaitu cop belakang Nabi SAW. Di bawah itu ada wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau adalah yang paling terpuji akhlaknya. Nabi SAW paling terpuji akhlaknya. Kan? Akhlak ni dia ada dua bentuk. Satu sifat, satu sikap. Sikap ni yang nampak terjemahan. Bila disebut akhlak yang dibawa oleh Nabi SAW, dua-dua kena ada. Tidak dikatakan orang berakhlak, dia kata apa? Saya ni Ustaz, mulut je jahat, hati baik. Tak dikatakan apa akhlak. Akhlak kena dua-dua. Ada pula orang memang mulutnya manis. Assalamualaikum Ustaz. Lembut je, lembut je. Tapi hati, Ustaz ni siapa adanya berkata-kata dalam kan. Tak, akhlak ni dua-dua. Satu sifat, satu lagi sikap. Dan Nabi terbaik sifat dan sikapnya. Dan Nabi SAW dia menganjurkan kepada umatnya untuk berakhlak pula. Sebab tu sebut orang Islam antara cirinya perlu berakhlak. Itu membezakan kita sebagai orang yang hati ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul. Kita mesti ikut akhlak. Mana akhlak tu dua. Sifat kita kena bentuk, tawaduk, bersyukur, bertoleransi, bertimbang rasa. Sikap yang nampak, senyum. Nabi sebut, senyuman kamu di hadapan saudara kamu merupakan sedekah kan. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Maka latih untuk bersenyum. Kalau muka ketat-ketat, latih untuk bersenyum. Itu senyum sikit. Tapi senyum pada sesama manusia. Bukan senyum pada tabung masjid. Tabung masjid. Masuk, Ji, lambat Ji. Diamlah, aku tengah bersedekah ni sebelum kata tabung masjid. Tabung masjid kena RM1 baru jadi sedekah. Betul. Ini sesama manusia. Jadi Nabi itu kenapa dia mulia? Kerana wa innaka la'ala khuluqin azim. Dia mempunyai akhlak yang sangat luar biasa hebatnya. Subhanallah. Jadi kalau kita sayang kepada Nabi, maka hendaklah kita mencontohi akhlak Nabi SAW yang terpuji. Dari sudut yang pertama sifat, tawaduk, dan yang kedua sikap, tunjukkan wajah yang manis. Kata Imam Hasan Basri, orang Islam yang berakhlak dia ada 3 ciri. Yang pertama ialah mukanya senyum. Suka tengok orang senyum Ustaz Tapi tengok keadaan lah. Takkan tunggu kat bus stop senyum seorang-seorang. Kawan kata siang Ustaz ni handsome tapi gila. Yang kedua suka tolong orang. Dan yang ketiga tidak suka menyusahkan orang. Jadi jikalau kita ada 3 ciri ini, kita digelar sebagai Muslim yang berakhlak. Dan siapa lagi yang ingin kita contohi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang telah disebutkan Ustaz tadi dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi mudah-mudahan apa yang Ustaz kongsikan kepada kita, kita ambil sebagai ilmu dan jangan lupa amalkan dalam kehidupan kita. Paling penting, sebarkan di ruangan Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Tekan butang suka, kongsi dan komen apa yang telah kita dapat pada hari ini. Baiklah,
Tayangan Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit selepas ini, pastinya di TV9. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tayangan Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tayangan Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga Ustaz Muhammad Abdullah. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita, Izara Zulaika. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Mengapakah Abu Lahab sangat gembira seronok ketika kelahiran Rasulullah SAW, namun akhirnya Abu Lahab juga menjadi orang yang sangat benci pada Rasulullah sehingga merancang untuk keburukan pada Rasulullah SAW. Apakah faktor penyebab terjadinya sedemikian? Sarapan pagi di tepi dahan sambil membakar lauk ikan. Mohon Ustaz pencerahan. Terima kasih diucapkan. Ya, jawab Ustaz, jawab. Tak apa Ustaz, dijawabkan dulu jawapan tadi. Silakan. Orang menjual Ustaz, jawab. Fikir dulu. Fikir dulu. Okey. Adik-beradik ayahanda Nabi SAW iaitu Abdullah, Sayyidina Abdullah ni bin Abdul Muttalib, atuk Nabi. Antara adik-beradik yang terkenal adalah Sayyidina Hamzah. Yeah. Okey, Abu Talib sendiri, Abu Talib Abu Lahab. Yeah. Okey. Jadi mereka semua ni adik-beradik lelaki Abdullah ni, adik-beradik lelaki ayahanda Nabi SAW ni, bahawa adik mereka ni Abdullah ni meninggal. Meninggal, isterinya mengandung kurang lebih 2 bulan. Jadi maknanya orang Arab ni dalam bab kekeluargaan dia agak memang kuat. Yeah. Betul, kalau kita cerita macam kita ambil anak angkat orang Gaza ke apa semua kan, sangat susah. Dia tak mudah-mudah untuk bagi anak saudara dia sebab dia keluarga dia memang agak kuat kekeluargaan. Syria dulu kena kena serang kan, banyak pelayanan Syria. Yeah. Bukan mudah nak ambil anak-anak Syria, mudah tak, sangat susah. Sebab dia budaya dia macam tu. Jadi dia protect lah budaya dia. Jadi Nabi SAW berada dalam kandungan ibunya, makin hari makin membesar, makin hari makin membesar. Jadi maknanya simpati daripada adik-beradik yang lain ini, maksudnya agak tinggilah kepada keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Lepas tu ketika lahir Nabi SAW, tengok anak lelaki, maka orang Arab ni anak lelaki dia lagi menghargai. Dia yang ambil Nabi SAW, bawa ke Kaabah, tawafkan, letakkan kat dinding Kaabah semua. Dia antara yang gembira sebab maknanya anak adik dah yang dah meninggal. Tapi apabila Nabi kita Muhammad SAW makin besar, maka dapat wahyu. Kenapa dia menentang? Sebab dia rasa macam anak saudara aku ni macam nak kuasa ke? Sebab tu dia antara orang yang pernah tanya Nabi, wahai Muhammad, engkau nak isteri yang cantik ke? Kami sediakan wanita-wanita Mekah yang cantik pun. Boleh. Engkau nak harta ke? Tak apa. Kami kumpulkan harta bagi engkau. Engkau nak jadi pemimpin ke? Tak apa Muhammad. Kita semua turun pangkat, engkau nak pimpin. Tapi janganlah engkau bawa kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu Nabi sebut, kalau bulan diletakkan di tangan, matahari diletakkan di tangan kananku, bulan diletakkan di tangan kiriku, untuk aku meninggalkan kalimah tauhid ini, kalimah la ilaha illallah ini, aku tidak akan meninggalkannya. Masya Allah. Jadi maknanya mereka rasa macam, Muhammad ni nak apa ni? Nak pangkat ke, nak perempuan ke, nak harta ke? Kita bagi dia lah. Tapi bukan itu yang Nabi Muhammad nak. Nabi kita nak menyelamatkan manusia di dunia dan juga di akhirat. Itu jadi pertentangan sebab mereka rasa macam Nabi kita nak glamour lah, nak apa kan, dan dia memusuhi Nabi kan. Maknanya sangat-sangat memusuhi Nabi. Di sebalik yang sama ada juga pakcik Nabi yang membela Nabi, Sayyidina Hamzah, Abu Talib dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, jadi itu antara benda yang perlu kita contohi, iaitu seronok dan gembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Baik Ustaz, kita nak terus meraihkan soalan-soalan yang seterusnya. Kali ini datangnya dari Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, benarkah baginda Nabi Muhammad SAW lahir tidak seperti manusia biasa, iaitu baginda lahir dalam keadaan bersujud, bersih dan sudah berkhatan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru.
mengenai kelahiran Nabi SAW memang ada dua versi lah. Maknanya kelahiran Nabi, sebab para Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul, kalau kelebihan-kelebihan itu dia tidak panggil mukjizat. Dia panggil ihraj. Ihraj maksudnya kelebihan para Nabi yang diberikan sebelum kenabian. Okey. Jadi maknanya ada dua versi. Ada yang memang mengatakan seperti mana disebut. Maksudnya ada yang maknanya Nabi lahir itu dah berkhatan, Nabi lahir itu memang bersih dan keadaan bersujud. Kan? Jadi dan ada satu versi sebagai manusia. Sebab antara sifat-sifat harus bagi seorang Nabi adalah bersifat seperti sifat manusia. Macam biasalah Nabi itu makan, Nabi itu minum, Nabi itu berjalan, kan? Macam manusia lain, maknanya disunatkan atau dikhatankan oleh datuknya Abdul Muttalib. Bagi orang Arab, budaya sunat waktu kecil ni budaya bagi dia. Maknanya 7 hari dia buat kenduri kesyukuran, kemudian disyariatkan sebagai akikah, kan? Akikah, kemudian disunatkan anak itu kecil lagi disunatkan. Jadi maknanya ada dua versi. Jadi adakah benar ke tidak? Jadi ada orang yang berpegang dengan versi itu. Ada yang berpegang kepada sebagai manusia biasa, maknanya lahir seperti biasa, dikhatankan oleh datuknya Abdul Muttalib. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jadi itu versi yang pertama dan versi yang kedua untuk kita memahami bagaimana lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Soalan seterusnya yang menarik perhatian saya dari Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Salam Maulidur Rasul. Syariat hari ke-7 kelahiran, baby sunat dikhatankan. Disunatkan cucur rambut dan dibuat akikah. Adakah syariat-syariat ini hanya bermula setelah Nabi Muhammad SAW diputerakan? Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Okey. Para nabi-nabi yang terdahulu, kan, maknanya dia ada syariat dia juga. Ada syariat untuk nabi-nabi itu saja, ada syariat disyariatkan balik kepada nabi-nabi yang seterusnya. Contoh macam kurban. Maknanya daripada Nabi Ibrahim kepada nabi-nabi yang seterusnya sampai Nabi kita Muhammad disyariatkan balik untuk ibadah korban itu. Macam akikah, maknanya 7 hari dikhatankan, telah disyariatkan kepada nabi-nabi terdahulu. Orang pertama khatan kalau mengikut perawian adalah Nabi Ibrahim. Maknanya selepas itu sejak dari situ memang berkhatan. Orang Nasrani ataupun orang Bani Israel juga berkhatan sebab daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya berkhatan ini memang ada sejak syariat nabi-nabi terdahulu disyariatkan balik kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itu disunatkan baby lahir kalau mampu 7 hari buat akikah. Kan? Kemudian kalau ada orang yang berkemahiran khatankan. Kalau tak tunggu besar. Tak apa, cukur rambut, kan? Maknanya maksudnya kemudian kalau jumpa orang yang boleh cukur, kan? Biar rambut yang lahir di perut tu dicukur, biar rambut baru yang maknanya tumbuhlah untuk maknanya seterusnya itu. Wallahu a'lam. Jadi itu antara sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan ketika kita menyambut kelahiran anak kita yang baru. Antaranya kita boleh cukur rambut, tapi kalau boleh cukur habislah Ustaz ya. Yang tengah jambul pula sial macam Upin Ipin pula menengoknya. Kan? Baik. Jadi Ustaz, tadi kita sudah bicarakan banyak tentang tanda-tanda kenabian kita Nabi Muhammad SAW. Kita nak menyambung lagi, tapi sebelum tu kita nak berehat seketika, boleh Ustaz ya? Okey, baik. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajhas sururi. Terima
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Banyak sudah kita bicarakan pada pagi ini, bermula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya, tanda-tanda kelahirannya, apakah yang terjadi ketika baginda lahir, dan semua itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting kepada tuan-tuan, puan-puan sedang penonton yang menonton menerusi Facebook kami, kalau boleh jangan buat lupa 3S. Yang pertama, suka, like. Yang kedua, komen. Mungkin boleh komen, tulis semula apa yang telah Ustaz bicarakan, dan paling penting kita sebarkan kepada kawan-kawan kita yang lain. Baik, kita nak terus meraihkan soalan dari Mas Niza. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua penonton Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut dengan penuh kegembiraan oleh seluruh penduduk bumi dan penduduk langit. Benarkah pintu-pintu syurga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pembawa rahmat keseluruhan alam? Terima kasih atas pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Nabi SAW, Allah SWT sebut, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Okey. Jadi ketika Nabi SAW lahir, orang-orang ketika itu, orang Arab jahiliyah ketika itu dipanggil jahiliyah kerana jahil mereka nak membezakan mana baik mana buruk. Antara kejayaan syaitan daripada zaman Nabi Isa sampai kelahiran Nabi SAW, dia tutup pintu-pintu kebaikan. Orang sampai tak boleh nak fikir mana benda baik, mana benda buruk. Tak boleh fikir. Maknanya, agaknya minum arak ni melambangkan kebebasan, mereka minum arak. Berzina, mereka berzina. Berperang, mereka berperang. Suka-suka dia. Suka-suka dia. Sebab itulah, macam yang ditanya tadi, betul ke malam kelahiran Nabi SAW ditutup pintu neraka, dibuka pintu syurga, sebenarnya sebagai satu perumpamaan terbukanya pintu-pintu kebaikan, tertutupnya pintu-pintu kejahatan. Maknanya Nabi datang cerita balik mana benda baik, mana benda buruk. Sebab waktu tu manusia jahiliyah, jahil, tak boleh nak fikir mana baik mana buruk. Semua macam panduan tak ada. Maknanya tak ada nak satu panduan dan sebagainya. Itu maknanya istilah kenyataan, ditutup pintu neraka, dibuka pintu syurga pada malam kelahiran Nabi SAW. Ya, betul. Antara rahmat yang paling besar ialah dikurniakan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila sebut tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu soalan yang menarik untuk kita bicarakan juga. Rubi Abu Bakar Rubi, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Mengapakah kita sebagai umat Nabi Muhammad disyaratkan berselawat ketika berada di dunia dan akan berharap mendapat syafaat baginda di akhirat kelak? Dan bagaimanakah pula bagi mereka yang tidak berselawat? Apakah akan mendapat syafaat dari baginda selain mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Mohon ulasan dari Ustaz. Pergi ke kedai minum teh tarik, diucapkan terima kasih. Macam tak kena tu. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Okey. Jadi antara kelebihan yang diberi kepada Nabi SAW adalah Nabi SAW boleh memberi syafaat dekat akhirat. Okey. Syafaat ni mana pertolongan. Ada dua jenis syafaat dekat akhirat. Yang pertama dipanggil syafaatul uzma ataupun syafaatul kubra. Syafaat kubra atau uzma ni iaitu semua manusia berjumpa Nabi sampai akhirnya Nabi Muhammad mohon untuk dipercepatkan. Maknanya timbangan. Sebab waktu tu manusia dihamburkan di padang mahsyar tak menentu beribu-ribu tahun. Sampai macam manusia sengsara sangat. Maka mereka jumpa, maka Nabi yang minta pertolongan supaya cepatkan untuk timbangan. Yang kedua, khusus untuk umat Muhammad dipanggil pertolongan akhir. Okey. Dalam kita Ahli Sunnah wal Jamaah, maknanya perbahasan Nabi dan juga Rasul, syafaat Nabi SAW, orang yang masuk neraka tapi beriman, maka Nabi bagi syafaat untuk lepas daripada neraka. Orang yang memang lepas pahala dia, banyak pahala dia, syafaatnya diberi, dia dimasuk ke syurga bighairi hisab, tanpa hisab. Orang yang confirm masuk syurga, dinaikkan darjat dia ke syurga yang lebih tinggi lagi. Atau antara syafaat Nabi SAW. Okey. Syarat untuk mendapat syafaat ada 3. Salinkan.
Salinkan. Nabi SAW sebut, inna syafa'ati lahaqqun. Syafaat aku real, memang benar-benar ada. Faman lam yu'min biha falaisa min ahliha. Siapa tak beriman, siapa tak mencari, bukan daripada orang yang akan mendapat dia. 3 syarat untuk mendapat syafaat. Yang pertama apa? Salin. Yang pertamanya, kena ada rasa mencintai Nabi SAW. Nak rasa cinta, bak kata hadis Melayu hadis Melayu. Hadis sahih Melayu, tak kenal maka tak cinta. Maka kena banyak dengar pasal Nabi, kena banyak baca pasal Nabi. Sebab tu bila sebut sambutan Maulid Nabi yang orang banyak pertikaikan, bukan semata-mata kita berarak itu, tapi kita akan mendengar tausiah, tazkirah, ceramah mengenai Nabi. Betul. Yang apabila kita kenal Nabi, maka kita akan rasa mencintai Nabi. Yang keduanya, syarat untuk mendapat syafaat, salin. Yang keduanya adalah dia hendaklah banyak berselawat kepada Nabi SAW. Selawat salah satu syarat untuk mendapat syafaat. Dan yang ketiganya, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi semampu yang kita boleh. Kita amalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi tak mesti pakai serban, jubah. Banyak benda kecil-kecil lagi. Ibu-ibu, akak-akak yang dah pakai cincin, bukan saja berhias, niatkan saja pakai sunnah, dapat pahala sunnah. Kita pakai baju mula dengan tangan kanan, dapat pahala sunnah. Masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan, benda-benda sunnah. Senyum, itu sunnah Nabi SAW. Jadi tak bukan semestinya Allah sunnah Nabi mesti beratnya macam susah nak buat. Tak, benda simple aja. Belajar daripada ustaz-ustaz kita, macam mana ustaz nak amal sunnah Nabi yang kecil-kecil, yang harian, yang mudah untuk kita amalkan. Jadi 3 syarat untuk mendapat syafaat, iaitu mencintai Nabi, berselawat pada Nabi, dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Jadi selawat salah satu syarat untuk mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara jangan kita salin sahaja, kita patut juga amalkan. Yang pertama, kena ada rasa cinta kepada Nabi. Antaranya tonton, tanyalah ustaz. Yang kedua, banyakkan berselawat. Selawat ada panjang ada pendek, yang pendek pun jadilah. Dan yang ketiga, amalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah menceritakan ustaz tentang antaranya tanda-tanda kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tahu juga apa yang ada di Mekah ketika itu. Silakan ustaz. Ketika Nabi SAW lahir, ini kita cerita tahun 570 Masihi 570 Masihi mana Nabi lahir pada 570 Masihi. Apa yang ada di dunia ini? Ada 2 kerajaan besar, ada 2 laluan besar dunia. 2 kerajaan besar, iaitu kerajaan Rom dan juga kerajaan Parsi, yang saling memang bergaduh lah, maksudnya berperang. Maka ketika Nabi dilahirkan dengan semangat keimanan, para sahabat berjaya menundukkan dua-dua ni. Rom pun habis, Parsi pun habis, masuk Islam semua. Dua kerajaan besar dan 2 laluan besar dunia. Apa laluan besar dunia pertama? Iaitu laluan sutera, Silk Road. Silk Road ni daripada Xi'an pergi ke Afghanistan, pergi ke Bukhara, Samarkand, Khiva. Daripada Khiva tu pecah 2, Rom dan juga Parsi. Itu laluan sutera kita panggil Silk Road. Yang keduanya, laluan rempah, dia panggil Spice Road. Laluan rempah ni mana? Daripada Guangzhou, lalu kawasan tanah Melayu kita ini, lalu kawasan tanah Melayu kita, Melaka ke apa semua kan, lalu kepada Aceh, Sumatera, kemudian lalu kepada Goa, India, pecah pada 2, Rom dan juga Parsi. Sebab itu ketika Rasulullah SAW menjadi Rasul pada Nabi suruh mengembangkan Islam ini kepada seluruh dunia, dan sahabat berjaya menundukkan Rom dan juga Parsi, dan berjaya mengislamkan 2 laluan ini, berjaya mengislamkan laluan sutera dan laluan rempah. 2 laluan rempah, Spice Road dan Silk Road, dan Rom dan juga Parsi. Di Mekah waktu tu apa yang ada? Apa yang ada? Di Mekah ada 4 golongan. Pertama, ahli kitab daripada Yahudi. Ada juga, walaupun dia banyak duduk dekat Madinah kan. Ahli kitab Yahudi ada. Ahli kitab Yahudi ni merujuk orang-orang yang daripada Bani Israel saja, yang berpegang kepada kitab Taurat Nabi Musa AS. Yang keduanya, ahli kitab daripada Nasrani. Ahli kitab daripada Nasrani ni iaitu ahli kitab yang berpegang kepada ajaran Nabi Isa AS. Kenapa mereka dipanggil Nasrani? Sebab Nabi Isa tu berasal daripada Nazareth. Nazareth ni 200 km kurang lebih daripada Jerusalem. Nazareth ni dalam bahasa Arab dipanggil Nasirah.
bahasa Arab panggil Nazaretun Nasirah. Sebab tu orang-orang Kristian, orang-orang apa nama ajaran Nabi Isa ni dipanggil orang Nasrani, orang yang berasal daripada Nazareth. Kalau kita baca buku-buku orang putih ni kan, kita akan jumpa Jesus of Nazareth. Maknanya Nabi Isa daripada Nazareth. Nazareth ni daripada dalam bahasa Arab dia Nasirah. Sebab tu orang Kristian dipanggil orang Nasrani. Itu orang daripada Nazareth. Okey. Yang ketiga, siapa yang ada ketika itu, iaitu orang yang berpegang kepada agama Hanif. Agama Hanif ni agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun dah lama tapi mereka tidak menyembah berhala. Sebab itu pakcik-pakcik Nabi, atuk-atuk Nabi, ayah Nabi SAW, maknanya perbahasan ahli sunnah wal jamaah menyebut mereka adalah ahli fitrah, ahli yang tidak menyembah berhala. Walaupun ada hadis orang maknanya sahabat tanya, ayahku di neraka. Nabi kata kalau sembah berhala, ayahmu di neraka. Maknanya lebih kepada penyembah berhala itu. Tapi ayah Nabi tidak menyembah berhala, dia agama Hanif. Kan? Kenapa Sayyidina Ali digelar karramallahu wajhah? Allah muliakan wajahnya. Kerana dia adalah keturunan dia Abu Talib, maknanya keturunan dia atuk-atuk dia tu orang yang tak pernah menyembah sujud kepada berhala. Lepas Allah muliakan wajahnya, karramallahu wajhah. Jadi maknanya ada agama Hanif. Kalau agama Nabi banyak agama Hanif. Okey. Dan yang keempatnya barulah orang-orang yang menyembah berhala. Orang Mekah umumnya waktu tu dia menyembah berhala kan. Lata, Uzza, nama-nama berhala yang besar ketika itu. Maka Nabi SAW lahir di masyarakat yang ada empat-empat ni lah. Maka ketika itu agama Nasrani, agama Yahudi, orang ahli kitab Yahudi Nasrani memang tertunggu-tunggu Nabi akhir zaman. Dan akhirnya banyak ahli kitab yang masuk Islam. Sebab mereka memang menunggu Nabi akhir zaman itu. Allah sebut dalam Quran, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Berpecah dua ahli kitab itu setelah Nabi datang membawa bukti kenabian. Sebahagiannya masuk Islam, sebahagian lagi tetap sombong, dia kata tak, kita harap orang Yahudi daripada Nabi akhir zaman. Tak, mana Nabi dah tunjukkan tanda-tanda kenabian. Sebahagian terima, sebahagian tak terima. Okey. Jadi maknanya ahli kitab sebahagian terima, sebahagian tak terima. Agama Hanif ikut Nabi SAW. Orang penyembah berhala, ada yang menentang, ada yang ikut Nabi. Jadi sampai kepada Fathul Makkah, iaitu ketika pembukaan kota Mekah, baru mereka beramai-ramai, maknanya bersama dengan Nabi. Itu yang Allah sebut, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang kemenangan, kamu melihat berbondong-bondong orang masuk ke agama Allah. Afwaja ni maknanya berbondong-bondong. Tak payah disuruh-suruh pun, semua nak masuk kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, itu agama Islam. Baik. Jadi itu empat golongan yang ada di Mekah pada ketika itu. Yang pertama ahli kitab, yang kedua Nasrani, yang ketiga agama Hanif, dan yang keempat penyembah berhala. Baiklah Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Sedikit doa sebagai penutup Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang saleh dan salehah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa redha di atas segala ketentuan daripada-Mu ya Allah. Jadikanlah lidah kami sentiasa memuji-Mu dan berselawat kepada Nabi-Mu ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Rahmatikah kami ya Allah, dan rahmatilah seluruh umat Muhammad ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah, dan rahmatilah seluruh umat Nabi kami Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah, terutamanya setelah kami menjadi ahli kubur ya Allah. Rezekikan kami untuk membuat amalannya yang kekal pahalanya sepanjang zaman ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana
Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Abdullah yang sudi berkongsi dengan kita pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya yang cool dan steady, iaitu Da'i Azrin bersama dengan panelnya Ustaz Zul Ramli Razali membicarakan berkaitan menjelangnya Maulidur Rasul, iaitu kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata, saya Da'i Hakim mohon izin undur diri. Senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.